Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tsunami balak antara dua cerita. Faktanya, rumah rakyat di kawasan Jalan Bentong Karak berhampiran dan Jambatan Seri Telemong ranap dilanggar balak yang besar. Kalau tak ranap pun, ada yang dindingnya dirodok balak yang juga besar. Yang masih berdiri, rumah dipenuhi selut yang bercampur dengan sisa kayu kayan yang asalnya mungkin juga balak. Persoalannya, apa yang sebenarnya berlaku dan dari mana datangnya kayu kayan dan balak tersebut? Jawapannya ada dalam dua cerita. Cerita pertama datang dari Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP. Pertama, Semakan mendapati telah berlaku kejadian kepala air di kedua lokasi berkenaan yang bermula di hutan simpan Lentang akibat hujan lebat yang berterusan selama 3 hari bermula 16 Disember hingga hari kejadian banjir besar di Bentong pada 18 Disember 2021. Kedua, Semakan melalui udara menggunakan drone pula mendapati tiada sebarang aktiviti pembalakan sama ada di dalam hutan simpan Lentang, tanah kerajaan dan tanah milik di kedua-dua lokasi. Ketiga, Semakan udara juga mendapati banyak kesan tanah runtuh di kawasan berbukit di dalam hutan simpan Lentang, tanah kerajaan dan tanah milik yang membawa sisa debris terdiri daripada tanah tanih, batu batan dan pokok-pokok yang hanyut masuk ke dalam Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul akibat arus air yang sangat kuat menghentam di sepanjang laluan sungai-sungai tersebut. Di Jambatan Seri Telemong, bukti kejadian kepala air ini turut disokong melalui saksi kejadian iaitu Pengusaha Rizal Shilimin Karak dan penduduk kampung Seri Telemong yang melihat sendiri kejadian kepala air yang membawa bersama lumpur dan sisa kayu setinggi bangunan 2 tingkat menurut kenyataan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Cerita kedua dipaparkan oleh NGO dan orang ramai yang melihat kesan sesudah hujan berhenti. Pertama, mereka tidak menolak berlaku kejadian kepala air. Kejadian ini berpunca daripada hujan lebat yang berlaku di hulu sungai yang menyebabkan aliran air dalam kuantiti yang besar mengalir laju membawa bersama kelodak, batu dan kayu balak lalu merempuh apa sahaja halangan di hadapannya. Kedua, mereka mendapati kayu kayan yang menghentam rumah-rumah rakyat itu bukan daripada pokok yang runtuh tetapi balak yang dipotong dengan kemas. Ketiga, kejadian kepala air berlaku kerana sudah tidak ada pokok yang dapat menahan tanah daripada runtuh bersama apa yang tumbuh di atasnya dan mengikut aliran air deras. Pokok-pokok yang asalnya berada di kawasan berkenaan telah menjadi mangsa penembangan pembalak yang rakus. Kejadian kepala air bukan 100% semula jadi. Justru kenyataan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang bahawa tidak berlaku pembalakan itu meragukan dan ditolak. Selain NGO dan aktivis alam sekitar, peristiwa tsunami balak itu turut mendapat perhatian ahli politik Pakatan Harapan. Pertama, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kuantan, Fuziah Saleh. Pada 30 Disember, beliau memuat naik satu imej kayu balak dan berkata, sungguh cantik dan kemas kepala air memotong kayu balak ini. Sebelum itu, beliau mempersoalkan bagaimana beribu-ribu batang kayu hanyut sewaktu banjir ke kampung Seri Telemong Karak. Persoalannya, bagaimana kayu kayan ini boleh sampai ke sini? Dari mana ianya datang? Kedua, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bentong, Wong Tak, katanya semua rumah di Jalan Mancis, Bentong telah ranap dilanggar balak yang hanyut. Katanya perubahan iklim dan pembukaan hutan yang tidak lestari menyebabkan rakyat ditimpa kesengsaraan. Tahun 2021 berakhir begitu tragis bagi penduduk kawasan berkenaan. Bagaimana drone Jabatan Perhutanan Negeri Pahang boleh tidak nampak bahawa ada kawasan di hutan simpan Lentang yang telah dijarah tanpa mempertimbangkan risiko kepada alam sekitar dan kemusnahan yang berlaku. Apa yang diwawarkan sebagai Sustainable Development Goals atau matlamat pembangunan lestari di negara ini cuma cantik di atas kertas sahaja. Pemulihan bencana akan mengambil masa bertahun-tahun dan perbelanjaan yang besar. Namun, jika dasar kerajaan bertentangan antara satu sama lain, satu pihak mahu membangunkan sedangkan satu pihak lagi mahu memusnahkan, maka mana mungkin akan tercapai matlamat pembangunan lestari? Mana mungkin akan tercapai impian Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2030?
Yang terjadi hanya mimpi-mimpi ngeri yang menjadi realiti tahun demi tahun. Masih segar dalam ingatan, katanya langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 dilakukan demi menyelamatkan rakyat dan negara. Katanya rakyat sengsara selama 22 bulan dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Pengkhianat mandat rakyat memberitahu semasa Kerajaan Pakatan Harapan Melayu terancam, Islam terancam. Semua salah Kerajaan Pakatan Harapan. Kini rakyat masih terancam. Adakah nak salahkan Tuhan pula kerana menurunkan taufan Rai dan hujan yang lebat? Pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Pemimpin Kerajaan Keluarga Malaysia juga gagal. Itulah pengakhiran yang dapat disimpulkan daripada dua cerita tsunami balak. Namun, tiada siapa yang boleh mengubah nasib rakyat kecuali rakyat sendiri yang mahu mengubahnya.